Alamak, saya hanya memanggilnya dia seperti ibu saya je. Saya tak bermaksudkannya pun. Saya hanya marah. Saya terlepas cakap je. Tak, itu tak cukup baik. Kamu kena membebaskan hamba. Tapi kenapa bebaskan hamba? Okey, beberapa para ulama telah mengatakan, mengapa kena bebaskan hamba ni? Okey, kerana ketika anda mengatakannya kepada seseorang wanita, ketika si suami katakannya kepada si isteri, anda telah memasukkannya ke dalam satu penjara emosi. Ini bermaksud dia bukan isteri kamu lagi. Pada masa yang sama, dia tidak cukup bebas juga. Dan dia masih belum bercerai juga. Dan anda pula tak pasal-pasal telah menciptakan satu suasana penderitaan untuknya. Dan untuk menebuskannya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sekarang untuk memberikan kamu satu idea tentang jenis penderitaan yang kamu telah ciptakan untuk dia, kamu harus mengambil seorang yang berada dalam situasi kesengsaraan kehidupan yang sebenar-benarnya, dalam kesengsaraan perhambaan. Dan kamu kena membebaskan mereka. Jadi, kamu betul-betul dapat hargai rasanya macam mana kesakitan yang telah kamu buatkan untuk si isteri. Hukuman itu sesuai dengan jenayah yang telah kamu buat. Itu ada dalam undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia Subhanahu Wa Taala berkata, bebaskan hamba sebelum mereka dapat saling menyentuh kembali. Zalikum tu'azuna bihi. Itulah nasihat yang anda diberikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah tahu apa yang sedang kamu buat. Dan kemudian dia Subhanahu Wa Taala berkata, faman lam yajid. Dan sesiapa yang tidak dapat melakukan itu. Okey, seseorang yang tidak mampu membebaskan hamba. Alamak, apa yang perlu saya buat sekarang? By the way, zaman sekarang jika perkara seperti ini berlaku, kita tidak mempunyai perhambaan lagi kan? Jadi apa yang kita kena buat untuk menebuskan perkara ini? Jadi dia Subhanahu Wa Taala berkata, faman lam yajid fasiyam syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Mereka kena berpuasa. Okey, dengarkan ini dengan teliti sekarang. Lelaki itu kena berpuasa 60 hari berturut-turut. 2 bulan berturut-turut sebelum mereka dapat saling menyentuh balik. Anda tahu tak di Ramadan ketika kita berpuasa, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaakum. Kamu boleh berhubungan intim dengan pasangan kamu pada waktu malam, kan? Luar dari waktu puasa. Tapi bukan puasa yang ini tahu. Lepas tu pula bukan seperti 30 hari Ramadan. Orang seperti, Alhamdulillah dah habis dah puasa ni. Kalau di Ramadan lah. Tapi ini adalah Ramadan 2 kali ganda pula. Dan izinkan saya bagi tahu pada anda sesuatu. Di bulan Ramadan kan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan puasa itu lebih mudah. Okey, cubalah berpuasa 30 hari Ramadan. Lepas tu, cuba berpuasa 2 hari lepas Ramadan itu. Ia 10 kali lebih susah. Betul tak? Kerana, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan untuk kamu pada bulan-bulan Ramadan. Dan dia Subhanahu Wa Taala menjadikannya mudah. Tapi, ia memang jauh lebih suka di luar Ramadan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sekarang, 60 hari berturut-turut. Dan apa maksudnya itu? Adalah jika anda terlepas 1 hari, seperti anda dah buat 45 hari, 46 hari dah lepas, tapi terbatal hari yang berikutnya atau anda tidak boleh melakukannya. Cuba teka apa yang kamu kena buat. Counter kena reset balik jadi 1, tahu? Dan kemudian sampailah 60 untuk dapat 60 hari berturut-turut. Sebelum mereka dapat saling menyentuh balik. Sekiranya hanya 60 hari je dan boleh pilih harinya, boleh tahan juga kot. Tapi, tak. Syahraini mutatabi'ain. 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Sebelum mereka dapat saling menyentuh kembali. Macam manalah dia nak buat tu kan? Dan kemudian dia Subhanahu Wa Taala berkata, dan jika sesiapa tidak dapat melakukan itu, fa'it'amu sittina miskina. Sama seperti bahagian syariah yang lain, apabila anda terlepas puasa, maka anda boleh menebuskannya dengan memberi makan seseorang. Anda mesti memberi makan 60 orang. Tapi persoalannya mengapa berpuasa? Mengapa puasa? Apabila anda berpuasa, ketika saya berpuasa, maka perkara yang halal bagi saya biasanya menjadi haram, betul? Air halal, jadi haram. Makan halal, jadi haram. Isteri itu halal, dia jadi haram ketika saya berpuasa kan? Bukankah itu berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kamu telah buka mulut kamu itu dan kamu mengambil sesuatu yang halal untuk kamu dan kamu membuat keputusan untuk menjadikannya haram. Biar aku sekarang mengajarkan kamu siapa yang sebenarnya membuatkan apa yang halal dan apa yang haram. Sekarang kamu akan belajar selama 60 hari siapa sebenarnya yang membuatkan benda apa yang halal
dan benda apa yang haram. Kerana kamu lupa ketika kamu membuka mulut kamu seperti itu. Kamu terlupa. Jadi dia Subhanahu wa ta'ala berkata puasa selama 60 hari. Dalam kisah itu, semasa ayat turun, wanita itu tidak hanya berhenti di situ. Cerita belum habis. Khawlah radhiyallahu anha berkata, dia ni memang tak ada duit untuk membebaskan hamba. Dan Rasulullah SAW berkata, okeylah, dia boleh berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Khawlah jawab, dia ni kan, nak puasa 1 hari pun susah. Tak boleh, memang susah dia. Kalau dia tak makan kan, dia mula boleh jadi buta. Jadi kan dia tak boleh buat tu. Dan kemudian itu Rasulullah SAW berkata, baiklah, okey, dia boleh bagi makan 60 orang. Dan Khawlah jawab lagi, kita tak tahulah, kita hampir tidak mempunyai makanan untuk diri sendiri, macam mana dia nak bagi makan orang lain. Maka itu Rasulullah SAW lepas tu membawa 1 beg kurma dan berkata, berikanlah ini kepada 60 orang. Dan lebih darinya, bawalah balik. Itulah yang Rasulullah SAW buatkan untuknya. Subhanallah.